Assalamualaikum. Hai, nama aku Naim. Kalau korang tanya aku seni tu apa, aku akan cakap aku tak tahu. Aku ni buta seni. Tapi aku rasa ni seni aku. Aku pun tak tahu nak buat episod apa untuk korang, tapi aku rasa aku nak update dengan korang pasal sistem dalam office aku. Aku dah ubah. Ramai yang tanya aku kenapa aku tukar layout office aku. So aku nak cerita dengan korang yang sistem patut update from time to time. Sebab kalau kau ikut sistem yang sama berulang-ulang kali, tak ada update, kau jadi stuck, kau jadi stagnant. First sistem yang aku nak update dengan korang adalah charging system aku. Aku dah lama teringin nak buat charging station. Sebab aku nak charging yang lebih efisien. Aku tahu bateri mana belum charge, bateri mana dah charge. So, kalau korang tengok kat sini, aku ada kompartmen-kompartmen untuk bateri, mic, aku ada GoPro dan juga aku ada benda pelik-pelik. Benda pelik-pelik jangan tegur, mak korang tak bagi tahu. So, kalau korang tengok sistem aku kat sini, aku hanya ada satu extension. Extension aku ni pun ada 6 USB je. Tapi aku ada banyak benda aku kena charge. Macam contohnya aku ada main camera aku ada secondary camera, aku ada microphone 2 set yang aku kena charge, aku ada power bank, aku ada speaker, pocket speaker aku. Tapi masalah dia, semua benda-benda ni charging diorang guna port lain-lain. Aku tak faham kenapa tak standardizekan je benda tu. So aku terpaksa kategorikan diorang, yang mana guna kepala yang sama duduk kat satu kategori. Tu sistem dia kat sini. And benda paling best pasal charging system aku ni, aku ada switch lampu. In case kalau aku nak buat kerja dalam gelap. Sebab aku memang suka duduk dalam gelap. Ni aku panggil PlayStation Corner aku. Kenapa aku panggil PlayStation? Sebab ni tempat aku nak main, aku nak godek-godek benda ke. Sebab sejak PKP ni kawan-kawan dah jarang datang ke rumah aku. So aku decide untuk utilize space ni untuk aku bermain. So kat sinilah aku buat benda-benda projek-projek kecil aku yang aku anggap dia sebagai distraction. Sebab kadang-kadang bila kita hadap satu benda tu lama sangat, kita kena distract dengan benda lain. Walaupun korang kenal aku sebagai seorang yang sukakan barang-barang yang lama, yang ada cerita, ada history, tapi dalam masa yang sama aku still try to keep up dengan teknologi juga. Macam contohnya benda yang aku main ni lah. Untuk aku share dengan korang apa yang aku mainkan kat sini. Sebab aku ada sebab kenapa aku cakap main. Aku hanya buat benda ni dalam masa yang terluang. Sebab aku tak serius pun. So kalau korang ingat member aku nama Mirul, aku akan selalu call dia untuk kalau aku stuck dengan apa-apa masalah yang aku malas nak google. So dia bagi aku satu idea. Dia suruh aku buat Raspberry Pi ni jadi NAS. NAS bermaksud Network Attached Storage. Meh aku explain kat korang pasal NAS. Andai kata korang ada hard disk, tak kisahlah HDD ke SSD ke, ataupun korang ada thumb drive yang dalam ni penuh dengan music ataupun movie. And andai kata kalau korang nak tengok movie atau music tu dalam laptop korang, ataupun korang nak akses menggunakan phone, korang kena connectkan semua ni. Salah satu lah yang mana yang korang nak pakai tu, connectkan ke Raspberry Pi, and then Pi ni connect ke router korang, and then laptop atau phone korang akan boleh connect ke Pi ni anytime. Tu idea dia. Ada banyak cara macam mana korang nak create sistem NAS ni. Cuma bagi aku, guna Raspberry Pi ni adalah yang paling cost effective. Sebab nak beli murah, and then even power yang dia consume pun, kalau korang nak tahu, dia boleh start dengan hanya menggunakan USB saja. So electricity pun tak banyak pakai. Tapi nak set up benda ni, kalau korang macam aku, korang jenis bodoh-bodoh alam, tak tahu, tak ada background pun dalam benda ni, dia mungkin tak semudah tu untuk set up. Sebab tu aku kena minta guide daripada Amin sambil dia tengah main game. How do I find that? You could just copy paste that path from the website and then kau paste dekat Windows Explorer kau. Ni, this whole thing? Yeah, Does it work? good try. No. No? So nak buat benda ni, learning curve dia tu agak steep. Tapi kalau orang macam aku pun boleh buat, aku pasti korang pun boleh buat. Sebab kalau korang ada duit, korang boleh je pergi beli NAS system yang dah pre-configured. Tapi harga dia aku cakap korang memang tak kelakar. So bagi aku baik kau set up sendiri.
Now since aku dah berjaya create nice system aku, next project aku, sebab itulah adanya benda ni, aku cuba nak set up satu RAID configuration so that data aku takkan hilang. Dia takkan online tapi dia tak akan hilang. Tadi yang aku tunjuk kat korang tu adalah PlayStation aku. Ni adalah workstation. Ni adalah tempat kat mana aku buat kerja-kerja yang lebih berat. Macam contohnya editing atau main game. Ya, main game tu pun adalah kerja yang berat. Sebab lepas aku main game selalu kepala aku berdenyut. Aduh. Yalah. Hari ni hari memainkan perasaan kau, men. Perasaan kau dirobek. Ni sebab bot tadi ke? Akhir aku tak buat kat kau tu. So aku suka tengok setup orang untuk workstation diorang. Diorang akan letak lampu RGB liplap bagai. Untuk aku tengok aku suka, tapi untuk aku ada benda tu aku tak nak. Aku lebih suka jenis style yang old school macam ni. Aku tak suka lampu RGB tukar-tukar colour. Wah, aku ingat rumah aku ni disco ke apa. So ni setup workstation aku. Aku pakai dual monitor. Dia membantu dari segi kerja aku, tapi dalam masa yang sama bila aku main game kat sini, aku boleh tengok muka kawan-kawan aku kat sini. And aku ada mikrofon yang aku gantung, siap ada webcam kat sini. Ni semua adalah atas desakan member aku Amin. Tapi benda ni membantu aku. Mungkin lepas ni aku buat live session aku lebih clear dan lebih cantik gambar dia. And then kalau korang tengok ada laptop kat sini, mesti korang fikir aku, kenapa batak sangat nak pakai banyak-banyak komputer? Korang kena faham, PC yang ni jarang aku on. Aku hanya on bila aku ada kerja nak buat kat dia. Tapi most of the time aku hanya akan buka laptop aku untuk buat kerja-kerja ringan. So aku suka sistem dia kat sini. Cuma yang aku tak suka, PC aku duduk atas lantai. Sebab korang kena tahu, PC ada kipas. So dia duduk atas lantai, dia sedut habuk. Dah lah rumah aku depan main road. Jadi untuk selesaikan masalah ni, aku akan kenalkan kat korang satu brand yang boleh bantu aku improve sistem aku. Ni adalah tools favourite aku. Kalau korang sembang in terms of power tools lah. Tapi korang kena faham, ni bukanlah yang terbaik yang aku cakap korang, ni the best korang boleh dapat kat luar sana. Bukan. Sebab kalau korang tengok banyak je brand-brand lain macam DeWalt ataupun Milwaukee. Atau kalau korang jenis yang prefer cap berudu. Sebab aku pun ada juga tools cap berudu yang aku pakai. Sebab kalau korang tengok brand macam Dongcheng, aku dengar review not bad tu brand tu. So aku nak cerita kat korang pasal history Bosch ni. Bosch ni adalah German company. Dia punya headquarters dekat Gerlingen, Germany. Mamat yang start company ni adalah Robert Bosch pada tahun 1886. Dan untuk pengetahuan korang, 92% daripada hak milik company ni adalah hak milik sebuah institusi yang selalu bagi charity. So cerita macam mana startnya company Bosch ni, dia start daripada bengkel belakang rumah dekat Stuttgart, Germany. Diorang gunakan bengkel tu sebagai tempat untuk research ataupun untuk bermain lah basically. Pada tahun 1897, Bosch come up dengan satu magneto ignition system yang lebih better daripada apa yang ada pada zaman tu. And then benda tu sangatlah reliable sampai manufacturer kereta tolak semua supplier lain punya brand and diorang hanya ambil Bosch saja. And then pada 1902, diorang punya chief engineer come up dengan satu sistem magneto ignition yang menggunakan spark plug. Benda tu membuatkan diorang menjadi industry leader untuk parts-parts kereta. So kilang pertama Bosch buka adalah kat Stuttgart, Germany pada 1901. And then pada 1906, diorang start introduce satu sistem dalam kilang diorang ni. Sistem tu dipanggil 8 hours a day. Maknanya korang hanya bekerja 8 jam je sehari, jangan kerja lebih-lebih. And then pada zaman 1932, diorang introduce diorangnya first power drill and car radio system. And then pada 1933, sebabkan keadaan politik pada zaman tu, diorang dipaksa untuk manufacture senjata tapi senyap-senyap. And diorang time tu closely supervised by Nazi. Kebanyakan pekerja kat kilang Bosch time tu, dia datang daripada banduan, daripada tahanan askar. Even kalau kau boleh tengok, perempuan sebagai banduan pun dipaksa bekerja dalam kilang Bosch pada zaman tu. Tapi ni aku cerita zaman perang dulu. Diorang terpaksa, diorang dipaksa, diorang dihimpit dalam situation macam tu. And kilang diorang ni produce benda-benda yang korang tengok dekat kereta kebal Nazi, dekat kapal terbang pada zaman perang tu. So diorang adalah manufacturer paling besar and diorang gempak buat benda tu. Sebenarnya Bosch gempak buat weapon. And then masa tengah perang dunia kedua berlaku, owner Bosch ni, Robert Bosch tu meninggal dengan usia time tu 80 tahun.
Kalau korang nak tahu, Bosch ada 3 kilang kat Malaysia. 3-3 kilang dia ni terletak dekat belah-belah utara Penang. Diorang buka kilang ni pada tahun 1992 and baru-baru ni tak silap aku, diorang reach keluaran diorang yang ke 100 juta. Maknanya kilang tu dah produce 100 juta, sama ada power tools ataupun parts kereta, parts automotif, tak kisah. Janji dia barang Bosch, dia buat kat situ. So sebabkan aku tahu yang kilang dia ada kat Malaysia, so aku pasti kalau apa-apa jadi kat power tools ni, aku boleh je pergi kat service center dia kalau power tools ni masih lagi under warranty. Sebab korang kena faham, power tools ni adalah benda yang kita lenjan, so dia ada wear and tear dia. Kadang-kadang sampai satu time tu kau kena tukar je tools lain, kau janganlah pergi hantar repair lagi dah. Main reason kenapa aku pilih Bosch adalah sebab aku membesar tengok ayah aku sibuk dengan projek-projek DIY dia. And kebanyakan tools yang dia guna ni adalah tools daripada Bosch. So untuk aku ada sekarang Bosch ni kat rumah, tiap-tiap kali aku nampak, dia mengingatkan aku dekat situation yang aku selalu kacau ayah aku dulu time dia buat projek dia. Beza dia sekarang ni, aku dah ada tools aku sendiri and aku dah ada projek aku sendiri. Aku rekod angle ni sebab aku nak tunjuk korang aku tepuk dinding. Tapi tadi aku tepuk dinding, aku lupa tekan rekod. So nasib korang So untuk tunjuk korang, ni lah setup PC aku sekarang. Sekejap aku buka lampu. Macam sebelum ni aku cakap, aku tak suka lampu-lampu RGB yang tukar-tukar colour. So aku decide untuk ada satu lampu je sampai aku buat kerja. Satu-satunya lampu RGB yang aku ada kat sini adalah kat dalam PC aku tu. Itu pun aku plan nak tukar, nanti aku nak hilangkan dia. Oh, and saja nak share dengan korang. Alah, mana? Oh, baru-baru ni aku menang kontes. Kalau korang tahu, korang pernah dengar ada grup motor nama Adipati Bertiga. Aku pernah buat episod ride sekali dengan diorang pergi event MBG kalau tak silap aku. So diorang buat kontes Instagram OOTD dalam bilik. Sebabkan kontes tu, aku terpaksa rearrange balik furniture dalam office aku ni semata-mata sebab aku nak ambil gambar, sebab aku nak menang. And aku menang dapat nombor 3. Aku saja nak kongsi dengan korang antara hadiah-hadiah yang aku dapat daripada kontes tu, sebab aku rasa hadiah dia sangat menarik. Macam contohnya ni adalah food pack daripada Abah & Sons. Aku rasa, tak silap aku, cara dia buat food pack ni adalah cast aluminium. Benda ni interesting untuk aku sebab aku memang dah lama simpan niat untuk main dengan cast aluminium, tapi tak sampai lagi, belum ada kesempatan. Okay, mungkin aku takkan pakai t-shirt ni sebab t-shirt ni obviously bukan style aku, tapi aku impressed dengan dia punya material, dia punya quality. Ini adalah t-shirt daripada Hikari Riders. Oh, ngam-ngam pula tu saiz aku. Sayangnya aku tak pakai. Bukan tak pakai, aku tak suka banyak sangat colour atas t-shirt aku. Tapi aku rasa interesting untuk aku dissect baju ni sebab aku boleh bagi tahu korang ketebalan kualiti dia, material dia, aku rasa on point. And cara printing, quality printing dia, so interesting untuk aku. Kalau aku nak keluarkan produk merchandise power on lagi lepas ni, aku boleh follow reference daripada sini, apa yang dibuat untuk nampak dia lebih premium. So kalau korang suka dengan video aku ni tadi, kalau korang rasa video ni beneficial lah untuk korang yang aku cerita pasal Bosch tu, korang mungkin boleh share, like dengan share video ni, share dengan kawan korang yang gilakan power tool juga. Ciao.
test. Sini, korang nampak tak? Kalau nampak bagi tahu aku. Kalau tak nampak bagi tahu aku kena adjust balik. Bodoh cakap seorang.